kita punya line ni memang slow. Jadi kamu masuklah pelan-pelan. Siapa yang boleh masuk link ni boleh masuk. Cikgu akan mulakan kelas sebentar lagi. Okay. Untuk kelas ni tajuk kita ialah analisis fungsi, di mana cikgu akan sambung tajuk Cikgu Fairuz minggu lepas tentang penyelesaian masalah inventif dengan bukan inventif. Okey, saya harap kamu pun dah faham sikit sebanyak tentang tajuk minggu lepas. So untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya iaitu analisis fungsi. Cikgu baru nampak 1, 2, 3, 4, 5 orang saja yang boleh masuk. Yang lain tu boleh komen tak sama ada boleh masuk ke tak boleh masuk, sebab cikgu tengok dia punya kehadiran sampai 14. Tapi yang betul-betul ada depan muka cikgu ni 4 orang, 5 orang je. Milana? Nak continue dah. Kau tak mahu dah. Okay. Ni dia boleh rakam ke? Dia boleh rakam. Budak-budak boleh nampak muka muka mereka boleh nampak. Boleh nak kalau nak macam Ya, dia masuk dah. nak panggil mereka masuk kan. Okay, mai masuk. Sila jemput. Mereka boleh Link di bawah, kalau kamu nampak tak link, kamu nak masuk dalam video ni, nak nampak muka kamu boleh tekan dekat link di bawah yang cikgu bagi baru ni. Cikgu pun nak tengok juga muka kamu. Dah. tak ada siapa pun yang nak masuk. Menang sendiri. Orang adalah ni tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita akan mulakan kita punya PDPR kita, tajuk untuk tingkatan 2, 1.2 iaitu analisis fungsi. Okey. Jadi dalam tajuk ini adalah sambungan daripada minggu lepas yang diberi oleh Cikgu Fairuz. Dalam tajuk ini apa yang kita akan belajar ialah tak berapa nak faham. Okay, kamu dengar apa yang video yang disampaikan ni? Untuk tajuk 1.2 analisis fungsi, kita akan pelajari yang pertama membuat kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, yang kedua melukis sistem fungsi, dan yang ketiga membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Jadi nanti dalam slide yang cikgu akan bagi ni kamu akan boleh nampak lah. Okay, kamu boleh dengar ke? Apa maksud, apa hubung kait, kemudian cara kita nak membina model fungsi tersebut.
Baik, untuk slide yang ketiga ni kita nak mengetahui ya, apakah tujuan. Okay. Jadi analisis fungsi ni tujuan dia untuk membantu mengenal pasti sistem yang terdapat pada sesebuah produk. Jadi kita nak tahu apa dia produk. Okay. Jadi kita nak membuat hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okay. Apa produk? Kamu tahu tak produk tu apa? Okay. Produk ni adalah terdiri daripada gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem. Produk yang kamu gunakan hari-hari, contohnya kamu gunakan basikal, gunakan meja, kerusi, katil, itu adalah produk. Dia terdiri daripada gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem. Okay, yang kedua adalah objek. Objek ni ialah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Okay. Dan yang ketiga, fungsi adalah tugas sesuatu produk. Apakah tugas produk tersebut? Untuk apa? Meja digunakan untuk apa? Kerusi, apa fungsi kerusi? Katil, apa fungsi katil? Okay. Okey, cikgu nak tanya, kamu dengar kan yang cikgu bagi tadi, slide yang cikgu bagi? Kalau dengar, kita boleh proceed lah, boleh sambung untuk slide yang seterusnya. Boleh komen sikit, dengar ke tak dengar ke, boleh masuk ke line slow ke, komen sikit. Lagi kita nak dengar tak? Boleh. Okay, thank you. Kita akan sambung slide yang seterusnya. Yang tak dengar tu kamu cuba tengok kamu punya mic kot ada yang tak buka ke. Okay. Apalah, biasalah tu, 9. Tapi boleh nampak kan? Nampak dia punya slide. Jadi kamu boleh baca lah sambil-sambil. Okey, untuk analisis fungsi ni, dia merupakan kaedah analisis atau alat untuk menghasilkan model sistem teknikal dari segi pembawa fungsi, objek fungsi dan fungsi komponen sistem. Kenapa? Kerana model fungsi yang dihasilkan dari sistem teknikal membantu untuk kita faham, untuk kita ekstrak, untuk memvisualisasikan dan mengkategorikan hubungan fungsi dalam sistem, menilai fungsi dan mengenal pasti masalah. Okay, macam mana kita nak membuat hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsi? Dia ada 3, iaitu sistem, mana sistem teknikal yang wujud pada masa yang tertentu dan mampu menyampaikan fungsi berguna terutamanya di bawah keadaan yang telah ditetapkan. Subsistem ni adalah satu komponen atau satu set interaksi komponen yang dihadkan oleh sempadan khusus yang berada di dalam sistem teknikal, sama ada sesuatu objek yang berasingan atau sebahagian sistem yang terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang boleh dianggap sebagai subsistem. Manakala supersistem ialah sistem yang merangkumi bahagian luaran sistem teknikal yang diberikan, termasuklah kedua-dua sistem dan subsistem. Okay, kita ada produk, kita
kita ada komponen dan kita ada objek. Dalam analisis fungsi ni, tiga benda ni penting lah. Produk adalah sistem teknikal yang merupakan objek inovasi. Di mana produk terdiri daripada gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem, macam yang kita cakap tadi. Manakala komponen adalah objek material, bahan, medan atau gabungan bahan medan yang merupakan sebahagian dari sistem teknikal atau supersistemnya. Di komponen ni dia merupakan kedua-dua objek tunggal dan sejumlah objek. Jadi macam kamu tengok basikal, kita ada komponen-komponen basikal. Kalau kita nak buat kerusi, ada komponen-komponen dia yang boleh membentukkan kerusi tersebut. Ada sejumlah kaki, kaki dan sebagainya. Objek adalah objek material yang nilai sifat tertentu berubah kerana menjalankan atau melaksanakan fungsi yang disasarkan pada subjek. Jadi objek ni merupakan penerima kesan. Dia yang terima kesan akibat daripada fungsi sesuatu produk. So kita nak tahu antara fungsi dan kefungsian. Perbezaan fungsi, apa itu fungsi dan apa itu kefungsian. Fungsi ni spesifikasi tindakan yang dilakukan oleh objek yang membawa fungsi yang menghasilkan perubahan atau pemeliharaan nilai suatu sifat objek atau objek lain. Jadi fungsi adalah tugas suatu produk. Assalamualaikum. Apa fungsi dia? Dia bawa orang. Jadi itu adalah fungsi produk tersebut. Kefungsian adalah ukuran tak dimensi ke atas sumbangan fungsi keseluruhan oleh komponen atau sistem teknikal kepada nilai fungsian keseluruhan yang disampaikan oleh komponen atau sistem teknikal. Jadi pelanggan dia selalunya memilih fungsi atau kefungsian, bukannya produk. Jadi penyelesaian membuat fungsi kekal sama. Jadi kita tengok konsep dia. Okay, kamu nampak gambar ni? Ni gambar apa? Tahu tak gambar apa? Gambar ni sebenarnya gambar alat yang kita gunakan untuk kita nak cuci kita. Kalau kita ni bermasalah, kita berus gigi tapi tak semestinya bahan-bahan yang terlekat tu akan keluar semua yang celah-celah gigi. Jadi kamu gunakan alat ni untuk mengeluarkan yang kamu boleh lihat di mana produk ini sebenarnya adalah menjalankan fungsi dan membawa fungsi. Okay, kemudian fungsi ni adalah tindakan. Apa tindakan? Ya, ni saya.
Dia selalunya memberi fungsi atau kefungsian, bukannya produk. Jadi penyelesaian berubah tapi fungsi kekal sama. Jadi nanti kita tengok contoh dia. Okay, kamu nampak gambar ni? Ni gambar apa? Tahu tak gambar apa? Gambar ni sebenarnya adalah gambar alat yang kita gunakan untuk kita nak cuci gigi kita. Kalau gigi kita ni bermasalah, kita terus gigi tapi tak semestinya bahan-bahan yang terletak tu akan keluar semua yang celah-celah gigi. Jadi kamu gunakan alat ni untuk mengeluarkan celahan-celahan gigi tersebut. Kita beli fungsi atau kefungsian. Maksudnya bukannya produk tu sebenarnya, tapi dia beli fungsi atas produk tersebut untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi penyelesaian berubah tapi fungsi kekal sama. Okay, macam mana kita nak buat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi? Kita tahu produk dan kita tahu objek dan apa tindakan dia. Okay. Jadi di sini ada dia punya gambaran ataupun gambar raja yang kamu boleh lihat, di mana produk ini sebenarnya adalah menjalankan fungsi dan membangun fungsi. Okay. Kemudian fungsi ni adalah tindakan. Apa tindakan produk tersebut kepada objek? Jadi objek adalah parameter yang berubah atau dipelihara disebabkan tindakan yang dijalankan, tindakan fungsi yang dijalankan. Dalam jadual di bawah ni, kamu boleh nampak lah, boleh tengok contoh produk, fungsi dan objek. Contoh kita bagi di sini meja. Meja ni selalu fungsi dia memegang, objek dia adalah buku. Maksudnya meja yang kamu letakkan tu ada buku di atas dia, jadi meja dia memegang buku tersebut. Itu adalah fungsi kepada meja. Kereta, fungsi mengangkut dan objek dia adalah manusia. Manakala cermin mata, fungsi dia membias, objek adalah cahaya, dan pen, fungsi adalah memegang, objek yang ada dalam pen tu adalah dakwaan. Okay. Ni cikgu ambil daripada buku teks kamu. Mungkin kamu ada ke tak tahu, mungkin dah dapat ada buku teks, jadi cikgu nak kamu baca sekali lalu dalam tajuk analisis fungsi ni supaya lebih faham, sebab dia ada hubungan lah, apa maksud produk, apa dia komponen. Ni yang lagi jelas kamu boleh nampak. Contoh produk yang kita lihat dalam gambar ni tentang rak kasut. Itu adalah produk. Komponen dia adalah benda yang membina, yang kita gunakan untuk membina rak kasut tersebut. Contohnya kayu, baku, skru. Apa fungsi komponen tersebut? Untuk apa? Untuk memegang kasut. Jadi inilah cara sistem beberapa elemen yang berkait antara satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam satu pembinaan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Jadi setiap produk yang kita nak buat, kita nak bina, kita kena tahu sama ada produk tu berfungsi atau tidak dan boleh memberi manfaat kepada kehidupan kita. Baik, dalam tajuk ni juga 1.21 kita nak tahu hubung kait. Kita boleh tengok gambar di sini, produk menjalankan tugas, iaitu menjalankan fungsi dia. Fungsi adalah tindakan dan objek adalah kesan. Itu parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Jadi tolong baca nota yang ada kat sini. Cikgu harap kamu boleh baca lah. Kemudian ini juga sama macam yang tadi contoh di atas slide yang sebelum ni tadi tentang produk, fungsi dan objek. Kita ada meja, pegang buku, cawan, pegang air, klip, memegang kertas dan kereta mengangkut manusia. Jadi kamu kena fahamlah antara produk, fungsi dan objek.
Masuk. Kita tengoklah tadi ni. Maknanya kita kena post balik ke? Balik, ada balik lah channel ni. Kena Kak Nurul tanya mereka, nampak ke tak? Okey, cikgu nak tanya kamu. Kamu nampak tak cikgu sekarang? Line okey tak? Bagi komen sikit. Kita dah nak habis dah untuk slide ni. Cuma cikgu nak cakap sikit lagi lah. Ya? Nampak dah. Nampak. Okey, kita sambung sikit lagi ya untuk last. Okay, di sini ada gambar yang tadi pasal macam mana kita nak melukis sistem fungsi. Kemudian kalau kamu tengok tadi kita tengok macam apa dia produk, fungsi dengan objek. So sekarang ni kita nak lukis pula lukisan model fungsi supaya bila kita lukis kita boleh kenal pasti di mana masalah produk kita. Okay. Contohnya sekarang ni kamu nampak gambar tu okey lah, meja tu kukuh. Tapi sekiranya nanti meja kamu ada goyang-goyang kaki dia, macam tak balance, tak stable. So kita nak tahu kenapa jadi macam tu, di mana masalah dia. Jadi itu yang menyebabkan kita kena lukis sistem fungsi di mana kita buat satu lukisan model fungsi. Ya, model fungsi tu macam lukisan dekat bawah, gambar rajah dekat bawah. Okay. Kita buat dulu jadual komponen fungsi dan objek di mana muka meja memegang buku, kaki meja memegang muka meja, skru memegang kaki meja dan lantai memegang kaki meja. Kemudian kamu bina pula satu lukisan dipanggil lukisan model fungsi. Ya. Lukisan model fungsi ni dia ada garisan interaksi yang nanti cikgu akan tunjukkan di mana kamu akan buat dia punya kolom-kolom ataupun apa dipanggil kotak-kotak tu kita masukkan lantai, kaki meja, muka meja, buku dan skru. Kemudian kamu kena buat dia punya garisan interaksi. Ya, garisan interaksi ni tulis memegang kaki meja, lantai memegang kaki meja memegang muka meja dan muka meja memegang buku. Manakala skru ni dia ada dua fungsi di mana dia memegang kaki meja dan dia memegang muka meja. Okey.
Inilah dipanggil garisan interaksi, ya, di mana kita ada simbol dan apa maksud simbol tersebut. Okey, simbol tu kamu tengok yang nombor, dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia anak panah saja, tapi dia berlainan dan berlainan maksud. Di mana simbol yang pertama untuk berguna, normal. Yang kedua berguna tapi tidak mencukupi. Ketiga berguna tetapi berlebihan. Dan keempat bermasalah. Nampak macam ulang sikit. Itu bermasalah. Jadi bila kamu nanti buat model fungsi lukisan tu, kita letakkan dia punya maklumat-maklumat dia. Kemudian kamu akan bina garisan interaksi itu. Sekiranya meja kamu bermasalah, kamu kena kenal pasti di mana masalah dia. So kalau kat sini, katalah meja kamu dah bergoyang kaki dia, bermakna yang bermasalah tu adalah di kawasan kaki meja, kemudian muka meja dan buku. Kemudian ada masalah pada skru. Jadi di situ kamu kena buat garisan putus-putus. Okay, macam kamu nampak dalam gambar. Kenapa skru tu bermasalah? Mungkin dia berkarat. Kenapa berkarat? Mungkin berlaku basah ke ataupun ada kena air dan sebagainya, berlaku kelembapan. Jadi kamu masukkan lagi satu kolom, tulis kelembapan dan di situ kamu buat garisan interaksi dia bermasalah. Jadi perbezaan di antara gambar rajah yang awal tadi dengan gambar rajah ataupun model lukisan yang sekarang ni, kita nampak beza. Yang tadi tu yang okey, maksudnya yang meja dia masih kukuh. Tapi yang ni kalau bermasalah, bermakna dia ada tambah kelembapan dan garisan dia pun akan jadi lain. Garisan interaksi dia. Jadi sebab itulah kita kena buat model fungsi ni untuk menunjukkan dan memudahkan kita mengetahui di mana masalah yang kita hadapi pada produk kita. Okey, saya harap kamu faham. Jadi seterusnya cikgu nak kamu baca tajuk ini dalam teks kamu, faham betul-betul. Yang penting sekali yang kamu kena tahu dalam bab ni, apa dia analisis fungsi, kena tahu apa itu produk, apa maksud produk, fungsi, komponen, kena tahu simbol-simbol garisan interaksi ni maksud dia dan cara macam mana kamu nak lukis model fungsi. Okay, semuanya ada dalam buku teks dan ada pada slide yang cikgu bagi. Okay, selepas ni kalau ada masalah kamu boleh komen, kemudian boleh PM cikgu dan seterusnya cikgu bagi masa untuk kamu baca dan lihat. Kemudian cikgu akan bagi soalan untuk kamu jawab, iaitu dalam word wall. Kamu just klik-klik saja. Begitu juga dengan worksheet. Worksheet pun sama. Kamu tak payah nak pakai kertas ke apa benda pun boleh jawab dalam tu dan hantar screenshot dia punya jawapan kamu dapat berapa dekat cikgu. Itu saja. Cikgu harap kelas kita ni kamu ada dapat sedikit sebanyak info ataupun pelajaran, ya. Saya harap kita boleh kamu bersemangat lagi untuk belajar sebab kita ni norma baru, kita kena tahu bukan kita minta benda-benda ni, kamu pun nak datang sekolah, cikgu pun nak jumpa kamu tapi kita terpaksa. Jadi jangan sampai tak belajar, kamu ada buku, kamu tulis macam gambar rajah tadi tu boleh buat nota sikit untuk simpanan kamu supaya nanti bila kita bersemuka, bila buka sekolah kamu dah ada rujukan. Okay. Nanti soalan cikgu akan bagi kemudian, kamu boleh jawab. Kalau ada masalah boleh PM ataupun komen dekat sini. Kalau tak ada apa-apa dah, cikgu nak minta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.